Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baru ni telah membaca tentang syarat-syarat semaya, di antaranya mesti bersih daripada najis, sama ada pada tubuh, pada pakaian dan juga pada tempat semaya. Jadi sebahas atas salah satu daripadanya dan dimaafkan. Dan dimaafkan tempat istinja. Mana di antara najis yang dimaafkan. Mana kalau ada sedikit-sedikit tak bersih di tempat ni, ini dimaafkan. Maknanya dikecualikan sikit. Dan dimaafkan tempat istinja. Jadi kita boleh balik kerana ada sedikit kekeliruan. Tempat istinja itu maksudnya tempat keluar najis. Apabila kita istinja dengan batu, maka mesti dia akan keluar. Dia akan tinggal lagi benda-benda yang tertinggal. Itu iaitu dimaafkan. Dengan ada bau, dengan umpama batu. Maknanya kita istinja dengan batu. Dan sedikit darah yang keluar pada kita, keluar pada kita. Dan tahi lalat. Dan tanah jalan raya yang najis. Mana kita jalan atas lu, kena tu tak apa, dimaafkan. Dan darah kumur. Dan kucu anjing, dan darah bisul, dan nanah, dan danur. Danur ni bahasa kitanya air bisa. Air bisa yang keluar daripada kita sendiri. Maknanya pecah-pecah kita punya puding dan sebagainya. Itu dimaafkan. Kalau kena pada kita dan kena kain kita. Jadi baru ni kita kata danur ni iaitulah air yang keluar daripada mayat ataupun daripada bangkai. Maksud dia sebenarnya sini. Maksud dalam bab ini iaitulah air bisa yang keluar daripada kudis kita. Daripada kudi yang ada pada tubuh orang itu dimaafkan. Jadi dari segi bahasa memanglah benda itu keluar daripada benda-benda lain. Tapi yang nak guna di sini, yang mesti kita faham baik-baik, nak guna dalam kitab ini. Dan nanah dan danau di sini iaitulah air bisa yang keluar daripada benda-benda, daripada kudis atau apa, daripada seorang itu. Kemudian kena pada pakaian dia ataupun kena tubuh dia, itu dimaafkan. Itu yang pertama. Dan jikalau sembahyang dia dengan najis yang tiada dimaafkan daripada ini. Ni najis yang dimaafkan, nak kita sebutkan ni, tak daripada umpama istinja ni sampai kepada dan air kuman yang ada baginya bang. Air kuman maknanya air biasa lah, air kudis. Yang ada tubuh kita. Itu semua dimaafkan. Dan jikalau sembahyang dia dengan najis yang tiada dimaafkan pula. Mana najis atau maaf ni keluar daripada kategori yang kita baca tadi. Dengan tiada mengetahui akhir dia. Kita semaya ni kita tahu ada najis di tempat kita semaya. Atau dengan lupa. Kemudian teringat. Nescaya wajib mengulangi akan dia. Ini dalam mazhab kita Syafi'i. Wajib orang itu ulang balik. Jadi kita tambah malam ni penjelasan daripada pandangnya mazhab-mazhab yang lain. Kerana ini adalah satu masyakkah. Dan Nabi kata yasiru wala tu'assiru. Nabi kata mu jangan payah. Senang ke benda-benda yang boleh. Jadi bagi orang lain, mazhab lain pada Syafi'i mengatakan, siapa dia tengok di atas tubuh dia ada najis, selepas semaya. Dia tidak tahu bila kau najis semaya. Sama ada bulu terberok atas di waktu tengah semaya, belum semaya, atau lepas semaya. Fasalatuhu sahihah, semaya dia sah. Tak payah ulang balik. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kalau sekiranya dia tahu, bulu berok atas dia, semasa nak masuk masjid ni. Dia kata, lepas ni kita pergi basuh lah kolong. Siapa-siapa di masjid, terlupa tengok orang semaya, masuk semaya juga. Masuk semaya terus, kali ini terima. Jadi mengikut dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i yang disebut dalam syekh kita ni, dengan tiada mengetahui akan dia, atau dengan lupa, kemudian teringat, saya wajib mengulangi. Mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Hambali dan lainnya, dia kata, kalau dia terlupa, fasalatuhu sahihah, semaya dia sah juga, tak payah ulang balik. Jadi kalau lah orang kita ni was-was ragu-ragu, tak payahlah kita ragu. Kalau kita sudah semaya dah siap dah, balik rumah dah. Tengok-tengok ada benda atas belakang. Aku ni bila kena. Belum semaya ke lepas semaya. Tak sudah mikir banyak. Kalau benda tu sudah dah, selesai dah semaya kita. Basuh baju tu untuk pakai untuk esok pula. Jadi jangan duduk jadi was-was. Jadi tujuan kita kemukakan kepada masyarakat tentang masalah-masalah yang adalah khilaf di sekalian ulama ini supaya nak menghilangkan was-was daripada orang Islam. Bila kita masuk dalam bab ni, rukun semaya kita malam ni, insya-Allah taala banyak lagi perkara yang perlu kita perjelaskan pada malam ni.
InsyaAllah. Kita balik kepada masalah kita. Dan demikian lagi. Setengah daripada orang yang memelihara kesembahyang. Ini masalah kita malam ini. Dan demikian lagi setengah daripada orang yang memelihara kesembahyang. Dan mendirikan seperti yang disuruhkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah ia mengetahui dan mengerjakan daripada segala rukunnya. Jadi kalau kita nak semaya subuh saya subuh, nak ikut subuh yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita untuk semaya, maka kita mesti tahu rukun semaya. Jadi apa makna rukun? Rukun semaya itu maknanya apa? Maka arti rukun sembahyang itu ibarat daripada sukunya. Apa dia suku? Rukun ini iaitulah ibarat daripada sebahagian daripada perbuatan semaya. Itu makna rukun, itu makna suku. Yang ia kejadian yang masuk di dalam mahiyahnya. Berbagi itu. Mahiyahnya, maknanya hakikatnya. Itu makna mahiyah. Apa makna mahiyah? Makna hakikat semaya. Rukun ni, iaitulah perbuatan semaya itu sendiri. Itu dipanggil rukun. Berbeza dengan syarat. Kalau kita baca ada syarat tu tak usah semaya kalau tak ada dia. Tapi dia bukan daripada perbuatan semaya. Rukun ni pula, tidak usah semaya tanpa dia. Dan dia ni termasuk di dalam amalan semaya. Perbuatan semaya sendiri termasuk dalam rukun. Kecuali hati dia. Maka arti rukun semaya itu ibarat daripada sukunya. Yang ia kejadian yang masuk dalam mahiyahnya, dalam hakikat semaya. Dan cara dapat dijabar. Apa makna dijabar? Dijabar ni masih tidak dapat ditampal ataupun diganti. Itu mana dijabar? Boleh dijabar bahasa Arab, jabar. Bahasa Melayu kata tak dapat diganti ataupun ditampung dengan benda lain. Tak boleh. Ia dapat dijabarkan dengan sujud sahwi. Apa makna sujud sahwi pula? Sujud sahwi ini kita sujud kerana terlupa ataupun tertinggal beberapa perkara dalam semaya. Maka kita kena sujud. Sujud kerana terlupa. Itu dipanggil sujud sahwi. Dan segala sunatnya. Maka barang yang dijabarkan dengan sujud daripadanya, sunat ab'ad. Apa dia sunat ab'ad itu? Sunat ab'ad itu insyaAllah ta'ala kita akan sebut dalam bab dia nanti. Tapi boleh kita ayat sunat ab'ad itu. Ialah perkara-perkara yang diberati mengerjakannya dalam semaya. Sebab itu ia dinamakan sunat ab'ad. Yakni perkara-perkara penting yang menyerupai rukun semaya. Sunat ab'ad ni satu amalan serupa dengan rukun semaya. Jika tertinggal, tidak batas semaya, tetapi dia kehendaki menggantikannya, menjabarkannya dengan sujud sahwi. Itu mana sunat ab'ad. Dan barang yang tiada dijabarkan dengan sujud sahwi dinamakan hay'ah. Sunat hay'ah ini adalah perkara-perkara sunat yang menyempurnakan bentuk dan keadaan semaya. Tetapi jika tertinggal atau ditinggalkan, tidak dikenakan sujud sahwi. Sunat ab'ad, sunat hay'ah ni sangat banyak bilangannya dalam semaya. InsyaAllah bila kita sampai tempat dia nanti kita akan sebut. Kali ini kita faham. Apa dia rukun? Rukun iaitulah perbuatan-perbuatan, amalan-amalan dalam sujud semaya yang kalau kita tertinggal mesti kita ganti. Tak boleh ditampung, tak boleh diganti dengan sujud sahwi, tak boleh. Itu mana rukun. Itu mana rukun. Rukun mana iya. Maka rukunnya itu 13 perkara. Rukun semaya yang ada berapa? 13 perkara. Pertama, niat. Nak semaya itu mesti niat dulu. Innamal a'malu binniyat. Mana kalau kita pergi semaya, kita tengok orang semaya masuk ke semaya. Tak niat. Jadi semaya dah. Tak jadilah. Sebab itu tak niat. Mungkin je kita rokok sujud macam nak latih riyadhah saja. Supaya hidup main riyadhah tu. Lebih pada semaya lagi dia rokok sujud. Tapi itulah dia kata kita kena niat. Rukun yang pertama semaya niat. Maka arti niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi.
Iaitu menyahajakan. Menghajar mana sengaja kita buat benda. Itu mana menghajarkan. Sengaja buat benda ni. Bukan kata, gua nak buat gitu tu saja ya. Tak. Kita buat dia ni kerana nak semaya. Itu mana menghajarkan. Akan suatu. Hal keadaannya disertakan dengan awal perbuatannya. Maknanya kita niat nak buat benda ni diserta dengan permulaan perbuatan. Itu makna niat kena duduk situ. Maka tempatnya itu pada hati. Tempat niat tu mana? Dalam hati. Mana kalau kita pergi semaya. Kita masuk ke? Kita niat dalam hati kita. Dalam kita takbir Allahu Akbar. Niat dalam hati saja aku semaya fardu maghrib. Cukup. Tidak syarat kita kena baca derah-derah tak payah. Dalam hati tempat dia. Kalau tak baca dalam hati, baca mulut saja, tak jadi semaya. Tak jadi niat. Maka jika adalah sembahyang itu fardu yang lain daripada Jumaat. Dan qasad, hendaklah ia mengqasadkan. Apa makna qasad? Nyatakan tujuannya. Tujuannya nak sembahyang. Dengan hatinya hendak mengerjakan sembahyang. Ingat molek, kita ada 3 perkara dalam bab niat. Dia panggil qasad, ta'arrud, ta'ayyun. Qasad, ta'arrud, ta'ayyun. Ini kena ingat istilah dia. Qasad itu makna apa? Iaitu mengqasad, menyatakan tujuan dengan hatinya nak mengerjakan sembahyang. Aku bangun kacau ni nak mengerjakan sembahyang. Itu makna qasad. Dan ta'arud. Apa makna ta'arud? Ta'arud maknanya menyatakan fardunya. Fardu ke sunat? Fardu. Oh ya, saja aku sembahyang fardu. Apa? Maghrib, isya, zuhur, asar, bukan. Dan ta'ayyun. Ta'ayyun juga apa dia? Menentukan waktu. Qasad itu mana nak semaya. Ta'arud, royak fardu ke sunat. Ta'ayyun, royak waktu dia. Zuhur, asar, maghrib, isya. Itu dia panggil. Qasad, ta'arud, ta'ayyun. Dia ada 3 dalam kita niat ni ada 3 perkara. Malam ni perbezaan dia agak sulit sikit. Jadi kena perhati malam ni. Maka yang 3 indiu dinamakan qasad dan ta'arud dan ta'ayyun. Dinamakan niat. Niat tu apa dia? Mesti ada qasad, mesti ada ta'arud dan mesti ada ta'ayyun. Maka hendaklah ia hadirkan dalam hati yang 3 ini pada takbiratul ihram. Mesti 3 benda ni waktu kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dalam masa tu, kena ingatlah saja ke semaya fardu zuhur. Saja ke semaya fardu zuhur. Ingat. Maka jika ada sembahyang itu Jumaat, ditambahi imam jika dia imam. Kalau sembahyang Jumaat, tambah sekali lagi. Imam atau makmum. Pasal apa kena tambah? Atau makmum. Kerana sembahyang Jumaat itu disyaratkan berjamaah daripada awal sembahyang. Sembahyang Jumaat ni, syarat dianya mesti berjamaah daripada awal lagi. Berbeza dengan kita semaya biasa. Semaya biasa ni kalau kita niat makmum ke dia, tak apa. Mana kita niat dulu, Allahu Akbar. Sejak kalau niat tadi takbiratul ihram, tak niat lagi makmum. Atau tak niat jadi imam, tak jadi masalah. Sudah kita niat molek, sudah masuk dalam semaya, baru kita niat aku makmum ikut orang itu. Tak apa. Tapi semaya Jumaat, kena selalu serentak dengan qasad, ta'arud, ta'ayyun, kena ada makmum atau imam. Barulah dia lengkap. Sebab semaya Jumaat ni syarat dia. Syarat semaya Jumaat ni apa dia? Mesti imam dan mesti berjamaah. Dan jika sembahyang qasar, apa dia sembahyang qasar? Apa dia sembahyang qasar? Tak boleh ya. Sembahyang qasar apa dia? Sembahyang qasar. Iaitulah semaya 4 jadi 2. Itu mana qasar? Semaya yang dipendekkan, yang diringkaskan. Daripada 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu semaya qasar. Semaya apa boleh qasar? Zuhur boleh. Zuhur 4 jadi 2. Asar jadi 2. Maghrib 1,5. Tak boleh. Tak boleh 1,5 dia. Nak semaya lagu mana? 1,5 rakaat dah. Pakai sujud gerak bangun pula. Jadi yang bolehnya 4 jadi 2 lah. Itu mana qasar.
Dan jika sembahyang qasar bagi orang musafir, maka ditambahi qasar juga. Mana dia kena niat juga qasar dalam semaya dia. Saja aku semaya pada Zuhur, qasar. Kerana disyaratkan niat qasarnya itu dalam takbiratul ihram. Syarat qasar itu dalam takbiratul ihram. Dan jika ada sunat itu sunat yang mempunyai waktu. Sunat mempunyai waktu. Sunat apa sunat mempunyai waktu ni? Sunat duha ada waktu. Sunat witir ada waktu. Sunat apa lagi? Qabliyah ada waktu. Atau yang mempunyai sebab. Atau sunat yang mempunyai sebab. Macam sunat berlaku gerhana matahari. Jadi kita semaya sunat ni kerana gerhana. Atau sunat sebab. Sebab apa semaya sunat? Sebab masuk masjid. Jadi kita bila masuk masjid, jangan duduk. Semaya sunat dulu. Tak kira waktu mana pun. Waktu semaya ke, waktu qabliyah ke, waktu ba'diyah. Waktu nak mari belajar Quran pun, tengah hari ke malam masuk, la yajlis. Nabi kata, "Iza dakhala ahadakumul masjid, iza dakhala ahadukum masjid." Apabila seorang ni masuk masjid, fala yajlis. Jangan dia duduk sehingga dia semaya 2 rakaat. Jadi kalau kita masuk lepas azan dah, lepas orang pada, bolehlah kita semaya sunat qabliyah. Tapi kalau kita masuk bukan waktu semaya, masuk pukul 3 tengah hari nak belajar Quran. Jadi waktu tu tak ada semaya. Kecuali kita belum semaya lagi sunat lepas zuhur tadi, lorak nak balik. Jadi kita masuk tu niat semaya sunat lepas zuhur, boleh. Kalau tak ada apa-apa sunat, kita kena niat semaya sunat tahiyatul masjid. Jangan duduk. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang masuk dalam masjid, jangan duduk sehingga dia semaya sunat 2 rakaat. Jadi siapa dia duduk juga, orang ni mukhalafah, orang ni telah menyalahi suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ialah boleh kaya. Nak rendah tak ada rendah. Rendah dianya tak saya tak ikut hak Nabi ajar. Berat kata berat. Berat lagi daripada rendah. Kalau rendah saya boleh bayar saya. Tapi tak ikut hak Nabi ajar ni, kalau kita ditanya, kenapa kamu tak buat? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh buat. Kita nak jawab macam mana? Nak kata macam mana esok? Jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kata tak sayang Nabi, saya belakang. Nak kata malah, tak berani nak jawab lagi tu. Jadi mikir sendiri, lagu mana nak jawab? Lepas Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disyaratkan adalah niatnya itu 2 perkara. Jadi kalau semaya sunat aja, jadi syarat dia 2 perkara je. Iaitulah qasad dan keduanya ta'yin. Qasad saja aku nak semaya. Ta'yin sunat gapo-gapo, sunat tahiyatul masjid, sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Itu mana ta'yin. Dia tak ada ta'arud. Apa mana ta'arud? Ta'arud tu nak wayak fardu ke sunat? Tak wayak kan? Sebab dia tidak fardu, memang dia sunat dah. Jelas? Dia ada 2, qasad dengan ta'yin. Seperti sunat subuh, sunat 2 hari raya dan sunat gerhana. Jadi saya seperti hadirkan dalam hatinya, aku sembahyang gerhana matahari. Atau gerhana bulan. Atau aku sembahyang hari raya adha. Atau hari raya fitrah. Itu niat dalam hati kita. Dan jika adalah sembahyang itu sunat mutlak. Apa makna sunat mutlak? Apa arti sunat mutlak? Sunat mutlak ni mana sunat yang tidak ada kaitan dengan masa, tak ada kaitan dengan tempat. Tak ada kaitan dengan apa-apa. Qabliyah pun tidak, duha pun tidak, witir pun tidak. Kita bangun tengah malam, nak semaya sunat pun. Kita pun usalli sunnatan. Saja aku semaya sunat. Sunat ke apa sunat? Semaya berapa ribu rakaat nak semaya lah. 2 rakaat. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna. Nabi kata semaya malam ni 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai dekat subuh. Tutup semaya dia tu dengan semaya witir. Kalau kita nak semaya, dia panggil sunat mutlak. Mana sunat? Semata-mata sunat saja. Tak ada kaitan dengan masa, tidak ada kaitan dengan tempat. Iaitu sunat yang dia mempunyai waktu dan sebab, maka memadalah satu niat. Niatnya satu perkara jua, iaitulah qasad hendak mengerjakan sembahyang. Jelas kita. Perkara ni ada 3 perkara. 4 ada jenis. Yang pertama, qasad saja. Yang kedua, qasad dengan ta'ayyun. Yang ketiga, qasad, ta'arud, ta'ayyun. Yang keempat, qasad, ta'arud, ta'ayyun, makmum atau imam. Ya, ada 4 jenis.
cara niat. Dan sunat melafazkan niat dengan lidahnya dahulu daripada takbir. Jadi sunat dalam kitab kita ni kata sunat kita lafaz niat usalli. Itu dalam kitab ni kata sunat lafaz niat. Maka di sini orang yang pertikai dia kata di mana ke dalilnya sunat? Mana dalil kita nak kata satu benda tu sunat? Buat atau molek mesti ada dalil. Jadi ulama-ulama bahas dalam bab ni tidak ada dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada dalil daripada para sahabat, bahkan tabi'in tak ada pun. Bahkan dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Raudhatul Talibin, dia tidak sebut sunat berlafaz dengan lidah. Maka di sini menjadi pertikaian di kalangan masyarakat Islam. Ada semua kata sunat mati-mati mempertahankan mesti kalau nak maya agak usalli kena kata. Kalau tak kata tak sempurna. Ada pula kata siapa dia kata bid'ah. Siapa dia kata usalli bid'ah. Niat dalam hati ya. Jadi bagi kita nya tak usah duk balas dalam masalah. Tak payah kita berkelahi, tak payah kita balas masalah ni. Yang pentingnya kita boleh khusyuk ke tidak dalam sembahyang. Ini yang berat. Ni kalau duk balas usalli tak usalli. Kau kata usalli, kau tak kata usalli ni kau mudah. Kau kata usalli, kau tak kata usalli, kata kau usalli ni pula bid'ah. Balas ke tak balas? Balas. Di kalangan masyarakat berkelahi dalam masalah ini, faedahnya tak ada faedah. Lain daripada balas sama sendiri. Jadi kalau dia semuanya dari segi perbincangan ilmiah boleh kita sebut. Perbincangan ilmiahnya tidak ada dalil khas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sunat kamu baca usalli saja. Semuanya ulama-ulama mutaakhirin buat mengatakan sunat ni kerana nak ajar lidah, nak ajar hati ni biar lekat. Dia kata dia mari sembahyang usalli fardhu zuhri, mana hati pun ikut kata. Tapi kalau kita tengok orang was-was tu, dia duk kata usalli tu 50 kali dah duk main usalli. Usalli akhirnya tu rokok sembahyang. Usalli lagi dia. Jadi itulah perbahasan. Jadi bagi anak secara pribadinya tidak suka kepada perbahasan sedemikian. Jadi kalau orang masih baca kat tak baca. Kalau nak baca kat baca begitu lah. Kalau kita balas sesat agak kalau kita balas. Boleh sesat. Tak sesat dah. Tak sesat. Jadi masing-masing berpegang kepada apa yang dia nak. Cuma kalau orang tanya dalil, tak ada dalil. Boleh banyak gitu ya. Jadi tak usah bicara panjang. Wallahu a'lam. Dalam kitab ni kata dan sunat melafazkan niat dengan lidahnya. Sunat lafaz niat dengan lidahnya dahulu daripada takbir. Dan menyebutkan bilang-bilang rakaatnya. Sebut bilang usalli fardhu zuhri 4 rakaatin. Menyebutkan adat itu mana tunai dalam salat dalam waktu atau qada. Adat maknanya tunai, semaya dalam waktu. Atau qada ganti salat yang tertinggal. Itu mana qada. Dan mengidafat, menyandarkan dia bagi Allah. Apa makna idafat? Kita sandar perbuatan semaya ni kerana Allah. Kita kata usalli fardhu zuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala. Itu mana sandar kepada Allah, idafat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kita dah dalam masalah ini. Seperti katanya usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Jadi hak naknya mana? Naknya dalam hati. Mahallun niyyah al-qalb. Tepat niat dalam hati. Kalau kita kata 10 kali dengan mulut, tak masuk dalam hati, tak sah maya. Tapi kalau kata dalam hati sekali, tak kata dengan mulut, sah. Nampak perbezaan dia. Mahallun niyyah mana? Tepat niatnya al-qalb dalam hati. Cumanya ulama-ulama yang mengatakan sunat ni nak ajar hati tu biar mudah. Biar dia tu faham nak kata kapan masa nak bila takbir nanti. Tak payah duk cari-cari pusing kona dalam takbir lagi. Itu dia. Atau salah rakaatin pada maghrib atau rakaat ini pada subuh. Itu yang pertama kita dalam masalah niat. Rukun yang pertama niat. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Mana takbiratul ihram? Mana takbiratul ihram? Kita kata Allahu Akbar yang pertama. Itu mana takbiratul ihram. Takbir yang lain itu bukan takbiratul ihram. Dia panggil takbir intiqalan. Takbir nak berpindah daripada satu rukun ke rukun yang lain.
Takbiratul ihram iaitulah takbir yang pertama yang kita kata nak masuk semaya. Allahu akbar. Yang kita niat dalam itu. Itu takbiratul ihram. Maka sebab dinamakan takbiratul ihram. Sebab apa yang nama takbiratul ihram? Kerana diharamkan bagi orang yang halal baginya dahulu daripada takbir, daripada segala yang membinasakan sembahyang. Apa makna takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan perbuatan yang halal sebelum daripada sembahyang. Itu makna takbiratul ihram. Masa tu kalau kita pergi Mekah, bila siapa sempadan itu dia tulis tanah haram, sempadan tanah haram. Apa makna tanah haram? Apa dia mana tanah haram? Tanah haram maknanya tanda dalam tanah ni tak boleh buru binatang-binatang yang hidup bebas. Nak bidah buru tak boleh. Nak igat arnak tak boleh. Nak bidah apa ni, nak tembak rusa tak boleh. Itu dia panggil tanah haram. Dan kita tak boleh cabut pokok-pokok yang tumbuh dengan sendiri dalam tanah haram, tak boleh cabut. Kalau cabut, haram, berdosa. Kita kena ganti, kena denda. Tak boleh juga, banyak lagi perkara-perkara yang lain, yang larang-larangnya dinamakan tanah haram. Tayyib. Kalau orang nak pergi haji pula, mula-mula start dia niat, dia kena pakai ihram. Pasal apa nama ihram? Ihram, labbaik Allahumma labbaik, itu dipanggil berihram. Ihram sebabnya bila orang ni niat nawaitul umrata, nawaitul hajjah, niat haji, haramlah ke atas tubuh dia ni, nak jamah-jamah tubuh dia sendiri, tak boleh lagi dah. Banyak perkara yang larang. Belum kita niat ihram, cabut kuku boleh? Boleh. Cabut rambut? Boleh. Jadi bila kita niat labbaik Allahumma labbaik, habis. Bulu tak boleh cabut. Kuku tak boleh cabut, tak boleh gerak. Apa-apa ada tubuh kita ni, nak pakai air bau tak boleh. Kalau ada isteri nak jamah bini pun tak boleh. Jadi semua sekali tak boleh, itu dia panggil ihram, kerana larang. Supaya dalam bab kita ni takbiratul ihram. Maknanya takbir yang mengharamkan perbuatan yang halal sebelum daripadanya. Belum kita semaya, kecek boleh? Boleh. Makan? Boleh. Jalan? Bila kita Allahu Akbar, semua benda-benda tak boleh lagi. Nak cakap, kena baca Quran. Nak berjalan, kalau nak langkah, 2-3 langkah untuk pergi penuh saf, boleh. Kita bicara dalam 4 langkah baru ni kan. Dalam pelajaran kita lepas, kita sudah bicara benda-benda tak boleh bercakap, tak boleh, langkah tak boleh. Jadi malam ni kita masuk pada rukun yang kedua, iaitu takbiratul ihram. Faham sekarang ini, apa makna takbiratul ihram? Inilah rahsia dia panggil. Orang dia sibuk nak ngaji rahsia semaya. Pasal kena cari kita tahu. Tahu lah. Kita ni ayat ke. Makna takbiratul ihram, dinama kerana diharamkan bagi orang yang halal baginya dahulu daripada takbir, daripada segala yang membinasakan sembahyang. Dulunya boleh, bila takbir Allahu Akbar, halas, tutup pintu. Tak boleh cakap lagi dengan orang. Cakap dengan Allah SWT. Tak boleh nak makan lagi. Tak boleh nak jalan lagi. Tak boleh nak pilih kiri kanan, tak boleh dah. Nak tengok depan, tengok arah sebelah. Dan tertentu. Apa makna tertentu? Tertentu ni maknanya wajiblah. Wajiblah lafaz takbir atas orang yang kuasa bertutur, bercakap. Orang yang boleh kecek. Itu mana kuasa bertutur dengan dia, lafaz Allahu Akbar. Nak sembahyang mesti kita kena kata Allahu Akbar. Kecuali orang tak uti. Dia bawa sebelah tak ni baru nak kata Allahu Akbar, kerak lidah. Jadi bolehlah kita ajar lafaz-lafaz yang menunjuk kepada membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh masa tu ya. Pasal sekarang dia belajar perkara tak boleh. Dengan dimulai dengan Allah daripada akbarnya. Kena kata Allah dulu baru akbar. Jangan mari namanya akbarullah. Boleh? Tukar. Tak jadi, tak boleh. Dan wajib disertakan niat itu yang wajib disertakan niat itu yakni qasad dan ta'arud dan ta'ayun pada sembahyang fardu. Atau qasad dan ta'ayun pada sembahyang sunat yang punya waktu dan sebab, atau qasad hendak sembahyang dua pada sunat mutlak. Ini khulafah dia. Dengan awal takbirnya iaitu alif pada Allah, alif pada Allah. Dan dikekalkan dia hingga ra pada akbar, Allahu Akbar. Dalam itu kita boleh niat. Maka adalah muqaranah. Dalam masalah muqaranah ni
Muqaranah ni maknanya penyertaan. Penyertaan ni hati bersama dengan lidah berkata Allahu Akbar. Itu makna muqaranah. Muqaranah ni maknanya penyertaan. Bersama hati dengan lidah. Itu makna muqaranah. Itu 3 nama. Ada 3 muqaranah ada. Yang pertama dipanggil muqaranah kamaliyah. Yang kedua muqaranah urfiyah. Yang ketiga muqaranah tauzi'iyah. Ini kita baca malam ni. 3 muqaranah. Pertamanya muqaranah kamaliyah. Apa dia muqaranah kamaliyah? Muqaranah penyertaan yang sempurna. Ini yang paling tinggi saya darjat. Iaitu menghadirkan yang tersebut itu daripada qasad dan ta'arud dan ta'ayun pada fardu dihadirkan pada hatinya. Nak mari 3 benda ni ketika waktunya pada alif kalimah Allah. Mana start Allah tu? Tu start tu masuk dalam hati kita. Ajar aku maya. Pada tu zuhur. 4 rakaat. Lillahi ta'ala. Makmum. Boleh saja. Kekal sampai ke Allahu Akbar. Yang ingat berlain. Itu dipanggil hak sempurna. Kamaliyah. Yang keduanya muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah ni lagu mana pula? Iaitu menghadirkan niat yang tersebut dalam takbirnya. Jikalau hadir niat itu pada satu suku bahagian daripada takbir. Sama ada pada Allah atau pada akbar. Jadi niat muqaranah yang kedua, darjah yang kedua, muqaranah urfiyah. Kita dalam takbir itu daripada Allah sampai akbar tu, mana-mana celah tu kita boleh lah mari. Dalam hati kita, saja aku semaya pertuduh, jadilah niat kita. Payah juga ni tak? Jikalau hadirnya itu pada satu suku, bahagian daripada takbir. Sama ada pada Allah atau pada akbar. Mana-mana tepat dalam itu, bolehlah. Sah. Atau dikatakan menghadirkan niat pada satu suku daripada takbir itu adalah. Jadi dalam niat muqurfiyah ni, mana-mana tepat dalam takbir itu, kalau mari niat, sah. Bolehlah. Boleh pakai dah. Jadi kita pakai ni, jangan ambil was-was sangatlah. Puan kita yang kalau tidak kamaliyah kak, was-wasiyah lah mari jawab dia ni. Terlalu nak daripada Allah ni, tak mari sini. Tak mari saja aku semaya daripada Allah. Paling akbar baru mari. Perang, undur semula pula. Orang panggil sudah masuk dalam di alam. Alam apa tu? Alam was-was. Ini bahaya. Alam was-was dia kita masuk dia, nak keluar cukup payah. Sebab alam ini adalah alam yang sangat disukai. Yang sangat dipersetujui. Yang sangat disokong oleh syaitan. Saya sokongnya, orang itu sokong. Kadang-kadang orang rokok dah, dia main usalli lagi. Tak masuk dalam hati usalli, tak masuk. Tengok lagu mana. Jadi kita ambil muqaranah urfiyah ni cukup dah bagi kita. Atau membuangkan ijtihadnya, ambil ijtihad dia sekira-kira, jangan lupa dan lalai daripada mengingatkan niat, setakala mengatakan Allahu Akbar. Mana-mana juzuk punya biar melah mari dalam hati tu, saja apa semaya zuhur. Besar. Ni boleh tak? InsyaAllah ta'ala ni mari. Lupa-lupa kita pun mari juga rasanya. InsyaAllah. Itu pun dinamakan muqaranah urfiyah juga. Sahlah sembahyangnya pada orang yang awam yang banyak ini. Siapa dia orang awam ni? Kita adalah orang awam. Nak naik tarah woli tinggi. Tak naik dah kita ni. Main lagu ni tak? Kata Syekh Bujairimi. Siapa dia Bujairimi tu? Bujairimi ni nama dia Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimi. Faqih berasal dari Mesir. Dia ada kitab dia nama dia Hasyiah ala Syarhil Manhaj. Manhajus Salaf. Tuhfatul Habib dan Hasyiah Bujairimi ala al-Iqna' Bisyarbini di Khatib. Bujairimi ni dia meninggal tahun 1221 Hijrah. 1221 tarikh dia mati dia. Bujairimi kata dalam kitab dia, bermula muqaranah urfiyah bahawa diserta yang diistighdar. Diistighdar makna dihadirkan dalam hati. Yang wajib dengan suatu suku daripada takbir. Maknanya istighdar
Biar mari dalam hati kita, dalam mana-mana bahagian takbir, Allahu Akbar tu lah, mari situ. Saja aku semaya pada tu tahu, masuk dah, selesai. Tak payah dua suah lagi. Masih. Dan yang wajib istihbar itu, iaitu qasaknya dan ta'arud dan ta'ayun, pada suatu suku daripada suku takbir. Seperti barang yang ditakrir mana ditetapkan. Pendapat ini, oleh Syekh kami, Al-Hafni, daripada Syekh Al-Khulaifi, daripada Syekh Mansur. Semua ni nama-nama orang belakang. Daripada Syekh Mansur, At-Tuhi, dan daripada Syekh Asy-Syawbari. Daripada Syekh dia sendiri, daripada Syekh Ramli. Ramli ada dua. Ramli ayah, Ramli anak. Di sini maksudnya Ramli As-Saghir, iaitulah Ramli anak. Itu muqaranah urfiyah. Jadi kita tengok dari kitab lain dia kata apa. Dalam kitab I'anatul Talibin, dia kata masalah nak bagi-bagi ni, muqaranah kamaliyah, muqaranah urfiyah, muqaranah tauzi'iyah ni, adalah bukan suatu masalah yang senang. Pasal itulah kata Imam Haramain, annahu la tahwil al-qudrah al-bashariyah. Dia kata Imam Haramain imam besar dalam mazhab Syafi'i. Dia kata kamu duk ajar orang muqaranah kamaliyah, muqaranah urfiyah ni, ini adalah kadang-kadang boleh keluar daripada hak kemampuan manusia. Bukan semua orang boleh start pada Allah tu tak. Ingat lalu saja aku semaya nak bagi. Bila-bila mulut dia kata Allah, hati dia bagi kerja. Saja aku semaya fardu zuhur, rakaat makmum, itu dia panggil boleh duk bagi cara, duk bagi lagu ni kata Imam Haramain boleh mengeluarkan orang daripada kemampuan manusia. Tak juga dia. Imam Haramain ni dia bantah pendapat mazhab yang mengatakan orang-orang ulama-ulama lain yang duduk bagi cara nak niat. Jadi payah sangat dia kata. Jadi ada asal dia mari dalam hati dia niat tak, ya Allah dalam tu. Jadi kita rasa pendapat Imam Haramain satu pendapat yang wajib, satu pendapat yang kita kena boleh kita ikut cara dia ni kerana menyusahkan orang. Bila susah, orang tak mampu nak buat, yang akhirnya dia akan jadi was-was. Was-was tu lebih bahaya daripada suasana yang ada sekarang. Itu kata Imam Al-Haramain. Ya. Yang ketiga muqaranah tauzi'iyah. Macam mana pula muqaranah tauzi'iyah? Muqaranah tauzi'iyah iaitu mensuku-suku, membahagikan akan suku niat pada suku takbir. Iaitu dimuqaranahkan qasaknya pada al dan pada kha dan ta'yin pada akbar. Jadi soson a saja. Ini berat. Maka dinamakan tauzi'iyah kerana ia menghampirkan suku niat pada suku takbir. Tiap juzuk takbir ada niat situ. Maka adalah muqaranah ini tiada mada ia pada niat dengan muwafaqah ulama padanya. Persalahan yang dua surah dahulu. Tengok boleh. Dalam kitab kita ni dia kata apa? Dalam kitab dia kata bersalah dengan ada perbezaan sikit di sini. Bersalahan yang dahulu surah. Nah, dalam kitab ni bersalahan yang dahulu surah. Betul. Cuba tengok cetakan baru ni. Bersalahan apa? Kitab awal ni baru ni. Apa dia kata? Bersalahan surah yang dahulu. Jadi satu nuskah kata bersalahan yang dahulu surah, terbalik buat bahasa. Kitab baru ni pula bersalahan surah yang dahulu. Jadi kitab yang kita jumpa satu nuskah lagi, iaitulah dia panggil nuskah miriyah. Nuskah hak lama sekali ni. Hak tulisan dengan batu ni, dia tulis sini dia kata bersalahan yang dua surah dahulu. Ini lebih jelas. Dua surah maksudnya muqaranah al-kamaliyah dengan muqaranah urfiyah. Tanda di bawah kitab kita tu bersalahan dengan dua surah yang dahulu.
Jadi dua nuskah ni berbeza. Tiga nuskah yang ada pada tangan kita ni semua berbeza belaka cara-cara nak tulis. Itu dia panggil tahqiq. Kita nak tahqiq kitab ni kita kena guna banyak manuskrip, banyak nuskah. Kemudian kita pilih ayat yang paling baik, yang paling sempurna, itulah yang kita pakai. Jadi kita terima sininya insya-Allah bersalahan yang dua surah dahulu. Maka yang pertama istifak bagi orang yang kuasa. Orang pertama itu kamaliyah. Dan jika membawakan waswas, maka hendaklah diamalkan muqaranah urfiyah. Jadi Syekh kita pun ingat dah juga. Syekh Daud rahimahullah taala dia terlupa ingat pada kita, sekiranya mu nak kamaliyah, nak bagi Allahu akbar, nak buat lagu ni menyebabkan jadi waswas, maka tukar kepada muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah ni maknanya mana-mana bahagia dalam takbir kita tu masuk niat dalam hati kita, halas jadi dah. Jadi jangan ada waswas buat kita. Tosolah kalau siapa pejam-pejam mata, siapa kau berpuluh kali usalli, ini penyakit berat yang melanda bahagia daripada orang kita kerana selalu nak kamaliyah. Jadi kebenaran ni tidak jadi syarat. Yang muktamad oleh Imam Nawawi dan Imam Ghazali dan lain daripada keduanya, Imam Ghazali ni Imam Nawawi kata tak payah dah. Pelik-pelik. Tengok Imam Haramain kata cara-cara nak bagi ni, nak bagi juzuk dalam bab takbir ni boleh membawa kepada keluar daripada kemampuan manusia. Memang sungguh. Bukan senang nak buat lagu ni. Orang zaman dulu tak apalah. Bila takbir tu lidah dengan hati dia sekali serentak. Apa zaman kita ni habis. Jadi masalah, jadi penyakit waswas. Ini membahayakan kesihatan. Dan membahayakan amal ibadat kita. Jadi tak payah kita dia panggil taat apa ni? Tanattu' terlalu sangat. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin. Nabi kata kamu dibangkitkan supaya mudah. Jadi menyebabkan orang nak muqaranah ni nak belajar niat saja sebulan nak semaya. Lepas tu nak semaya bila? Jadi kita nak suruhnya semaya. Nabi kata sallu, semaya. Jadi di mana cara lah, ke mana sistemnya, kita ikut apa yang ada. Sebagian ulama kata muqaranah urfiyah sudah cukup. Allah nak sempurna, nak kamaliyah. Apa jadi waswas? Tidak ada makna, tidak ada artinya kita. Lebih-lebih sangat, dipanggil tanattu', atau panggil tasyaddud, terlalu sangat, melampau sangat dalam masalah agama. Dan jika ia lemah ia daripada takbir dengan bahasa Arab, hendaklah diterjemahkan dengan bahasa diri. Karena kalau kita nak bahasa Arab tak reti, nak terjemah bahasa Arab tak boleh, kita boleh terjemah dengan bahasa kita sendiri. Allah Maha Besar. Mula-mula tu ya. Lepas tu kena kata Allah Akbar juga. Dan wajib ia belajar jika ia dapat. Mana kalau dia boleh, dia kena mengaji ke mana pun. Tak boleh kita pandai-pandai sendiri. Dan ketiganya daripada rukun semaya, iaitulah qiyam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu